Assalamualaikum adik murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 4? Kalau sudah, marilah kita sama-sama belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 4. Hari ini kita mempelajari bab 2, Kebangkitan Nasionalisme. Subtopik kita hari ini adalah subtopik 2.4, Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara berakar umbi dari gerakan membebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat seperti yang berlaku di Filipina, Burma, Vietnam dan Indonesia. Namun begitu, di Thailand, gerakan nasionalisme bersifat menuntut pembaharuan dalam pentadbiran ke arah mengekalkan kedaulatan negara daripada ancaman imperialisme. Baiklah, kita lihat dahulu perkembangan nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Pada peringkat awal berbentuk gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Tuntutan yang dibuat oleh gerakan propaganda adalah: yang pertama, Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol. Tuntutan yang kedua pula adalah hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Maksudnya di sini, orang Filipina mahukan hak yang sama dan dilayan sama seperti orang Sepanyol. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina 1892 untuk mendesak Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Kegagalan gerakan propaganda mencetuskan idea lebih radikal. Andres Bonifacio menubuhkan Katipunan untuk memperoleh kemerdekaan melalui revolusi. Katipunan menggunakan akhbar Kalayan untuk menyebarkan idea revolusi. Bonifacio bersama Aguinaldo memimpin Katipunan melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkirkan Sepanyol. Namun, revolusi ini menemui kegagalan. Emilio Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan akhirnya berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Peristiaran kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika. Sebaliknya, Filipina diletakkan di bawah Amerika Syarikat. Nasionalis di Filipina mengubah strategi dengan menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Hal ini membolehkan Sergio Osmeña dari Parti Nasionalis dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907. Gerakan kemerdekaan diteruskan oleh nasionalis di Filipina hinggalah Perang Dunia Kedua. Sekarang kita lihat pula perkembangan yang berlaku di Burma. Perjuangan golongan nasionalis di Burma dimulakan oleh kelas menengah, Sami Buddha, golongan siswazah universiti atau takin dan petani. Nasionalis golongan pertengahan berpendidikan barat telah muncul. Ini disebabkan oleh pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Persatuan Belia Buddha 1906 telah ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Mereka menggunakan isu kasut. Isu ini ialah berkaitan dengan perbuatan orang British memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Perbuatan ini dianggap mencemari kesucian agama Buddha. Selepas diambil alih oleh pemimpin radikal,
iaitu UBAPE, persatuan ini dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma yang memperjuangkan bangsa Burma. Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 telah memisahkan Burma dan India, dan ini telah merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Revolusi pelajar telah berlaku, yang mana mereka menuntut penubuhan universiti. Golongan Sami Buddha telah menubuhkan Majlis Am Sahara Samari, dan ini telah mencetuskan pemberontakan Sayasan pada 1930 hingga 1932. Pemberontakan ini diketuai oleh Sayasan, seorang bekas penghi, yang mendapat sokongan petani yang terbeban dengan pelbagai cukai yang telah dikenakan oleh British. Golongan Takin telah menubuhkan Parti Dobama Asioan, iaitu kami orang Burma, untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti seperti Aung San, Guan Yin dan Yunu menggelarkan diri mereka sebagai Takin, iaitu tuan, yang menegaskan bahawa orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dr. Ba Maw memenangi pilihan raya pada 1937 dan dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekarang kita lihat pula perkembangan nasionalisme di Vietnam. Apakah faktor yang menyebabkan perkembangan nasionalisme di Vietnam? Nasionalisme di Vietnam adalah akibat dari perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan penjajah Perancis. Siapakah yang memimpin perjuangan nasionalisme di Vietnam? Terdapat dua golongan yang memimpin golongan nasionalisme di Vietnam. Yang pertama, ia dipelopori golongan bangsawan dan pegawai dari golongan Mandarin. Golongan Mandarin adalah pembesar yang menerima pendidikan Confucius. Mereka memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Nasionalisme di Vietnam juga dipelopori oleh golongan intelektual. Mereka mahu meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Idea mereka disalurkan melalui akhbar Tribune Indonesian dan Clocher Valley yang mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat. Apakah aliran ideologi yang digunakan dalam perjuangan nasionalis di Vietnam? Aliran ideologinya bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu yang pertama, aliran nasionalisme. Parti utamanya ialah Vietnam Quoc Dang Dang dan Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc. Ideologi yang kedua ialah komunisme yang diterajui oleh Parti Komunis Vietnam atau PKV pimpinan Ho Chi Minh. Kita lihat dahulu apa yang berlaku oleh Vietnam Quoc Dang Dang. Perjuangan Vietnam Quoc Dang Dang berteraskan demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Mereka melancarkan pemberontakan pada 1930 untuk mengusir Perancis dan menubuhkan Republik Vietnam. Perancis melumpuhkan gerakan dengan menangkap pemimpin dan menghukum Nguyen Tak Hoc. Kita lihat pula apa yang dilakukan oleh Parti Komunis Vietnam. Parti Komunis Vietnam dipimpin oleh Ho Chi Minh. Pada September 1945, Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Beliau dilantik sebagai Presiden pertama. Vietnam Selatan berpusat di Saigon, berada di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang Barat diteruskan hingga Republik Vietnam terbentuk pada 1976.
Sekarang kita lihat pula perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dari penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karya Kartini, terutamanya surat yang diutuskan kepada rakan-rakannya di Eropah, telah dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karya atau buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Letter of Javanese Princess. Karya tersebut telah mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah yang ditubuhkan untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman sekular Barat. Gerakan nasionalisme di Indonesia menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Nasionalis Indonesia pimpinan Soekarno yang menjadikan Parti Nasionalis Indonesia sebagai parti yang berpengaruh. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk mewujudkan sebuah negara bangsa. Bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. PPPKI ialah gabungan organisasi dan parti Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lihat pula perkembangan nasionalisme yang berlaku di Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain yang bersifat anti penjajah dan kemerdekaan. Nasionalisme di Thailand bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan permodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Baginda memulakan langkah permodenan dengan melaksanakan birokrasi barat. Penasihat barat telah dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru dari barat, terutamanya British, turut dibawa masuk untuk melaksanakan sistem pendidikan barat. Langkah tersebut telah diteruskan oleh putera baginda iaitu Raja Chulalongkorn. Apakah faktor nasionalisme di Thailand? Terdapat 2 faktor. Faktor pertama adalah kelemahan Raja Vajiralongkorn yang menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik dan oleh kerabat diraja. Nai Pridi Panamyong dan Field Marshal Pibo Songram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai. Revolusi ini telah menamatkan pemerintahan Raja berkuasa mutlak. Pemerintahan Raja berperlembagaan telah diperkenalkan dengan meletakkan Raja berkedudukan tinggi tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Faktor yang kedua pula adalah disebabkan oleh penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Perdana Menteri Pibo Songram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan menggalakkan orang tempatan atau pribumi terlibat dalam ekonomi.
semasa Perang Dunia Kedua. Dasar bekerjasama dengan Jepun telah menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand akhirnya memperoleh semula hak di wilayah Indochina dan negeri utara Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Saya harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe.